Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar rumusan. Bagaimana cara untuk menulis rumusan. Okey, jadi rumusan ialah markah yang akan diberi kepada kita 30 markah dan masa yang dicadangkan untuk kita siapkan satu rumusan 45 minit dengan 120 patah perkataan. Jangan lebih daripada 120 kerana sekiranya kita tulis lebih daripada 120 maka markah kita akan kurang. Baik, kita lihat satu persatu ya. Dalam 30 markah ini penilaiannya dikira dari sudut yang mana? Yang pertama ialah pendahuluan. Kita akan dapat 2 markah dalam pendahuluan. Untuk huraian isi, kita perlu cari 8 isi. Setiap satu isi memberi kita 2 markah. Berarti 8 isi kita akan dapat 16 markah. Seterusnya, kita lihat bagaimanakah pecahan isi ini perlu kita tulis ya. Pecahan yang pertama adalah fokus yang pertama. Kita kena baca petikan dan mencari fokus. Fokus ada 1, ada fokus 2 dan kadang-kadang ada fokus 3. Ya, biasanya bahan akan diberi kepada kita 2 atau 3 bahan. Dalam bahan-bahan tersebut kita akan jumpa fokus biasanya 2 sahaja. Tetapi ada kalanya 3 fokus ya. Jadi kita walaupun 3 fokus, markah masih 16, isi yang perlu kita tulis masih 8. Kalau 2 fokus bererti fokus 1 kita beri 4 isi. Fokus 2 kita beri 4 isi. Kalau 3 fokus, mungkin fokus 1 kita beri 3 isi, fokus 2 3 isi, fokus 3 2 isi. Jadi ngam-ngam cukup 8 isi. Seterusnya ialah penutup, kita akan dapat 2 markah. Jadi keseluruhan markah isi 20, jadi 10 lagi adalah markah bahasa. Okay, jadi setakat ni kamu faham bagaimanakah pemarkahan diberi dan dari mana sumber markah kamu boleh dapat. Ini penting ya. Pemarkahan ini penting kerana apabila kamu tahu di mana nak dapatkan markah, maka kamu akan fokus pada tempat yang betul. Okey. Apakah itu fokus? Kita kata tadi ada kadang-kadang ada 2 fokus, kadang-kadang ada 3 fokus. Satu fokus tak mungkin. Paling sikit dalam petikan rumusan kita akan ada 2 fokus. Jadi apakah sebenarnya fokus? Fokus ini adalah mungkin dia akan bincangkan tentang langkah-langkah atau cara-cara atau usaha-usaha. Dalam petikan yang kita akan baca nanti mungkin dia akan bincangkan tentang langkah-langkah mengatasi pencemaran. Kita ada satu fokus iaitu langkah. Jadi kita perlu baca petikan itu mencari langkah mencegah pencemaran. Okey, cari 4 isi. Kemudian fokus juga boleh terdiri daripada punca, terdiri daripada kesan, peranan, keburukan, kebaikan, sumbangan ataupun pengorbanan jasa dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan dengan fokus. Jadi, apabila membuat rumusan, kamu perlu bijak menakul. Kamu perlu membaca petikan dengan teliti untuk mendapatkan fokus. Dalam petikan, dalam petikan nanti, dia tak tulis fokus 1, fokus 2, dia tak tulis. Dia umum saja dan kita perlu menentukan fokus kita sendiri. Okey, kita akan tengok contoh petikan Okey, dalam satu-satu soalan rumusan, biasanya kamu akan diberi 2 atau 3 petikan. Jadi petikan yang pertama kebiasaannya bahan yang pertama kebiasaannya petikan, bahan yang kedua mungkin gambar grafik, mungkin dalam bentuk pantun, mungkin dalam bentuk sajak. Segalanya berkemungkinan. Okay, jadi kita baca sama-sama bahan petikan. Bahan 1 iaitu petikan. Jadi cikgu nak kamu baca dengan teliti, cari fokus. Apakah fokusnya? Okey, kita mulakan.
Berlaku kebanjiran iklan dalam media sosial yang memperkenalkan pelbagai jenis produk termasuklah kosmetik, makanan kesihatan, aksesoris serta pelbagai barangan keperluan diri dan rumah. Lambakan iklan ini menimbulkan pelbagai reaksi oleh pengguna, terutamanya mengenai ketidakpuasan hati mereka terhadap isu pengiklanan palsu di media massa. Dalam perniagaan, iklan memainkan peranan yang amat penting kerana memberi banyak faedah. Namun, tidak kurang pula keburukannya. Iklan mampu membuatkan pengguna menjadi boros ketika berbelanja. Okey, nampak tak tu? Ada satu dia dah mula sebut tentang keburukan iklan, iaitu menjadi boros ketika berbelanja. Di sini fokus yang pertama ialah keburukan iklan. Isi yang pertama kita dapat, keburukan kita dah dapat ialah pengguna menjadi boros ketika berbelanja. Itu ialah isi yang pertama. Jadi apakah fokusnya? Fokusnya ialah keburukan iklan. Okay, keburukan iklan. Yang pertama isinya pengguna menjadi boros ketika berbelanja. Banyak pengguna membeli sesuatu barangan atau menggunakan sesuatu perkhidmatan kerana dipengaruhi oleh iklan. Okey, ini adalah huraian. Huraian kita tak perlu ambil, kita cuma ambil isi sahaja. Jadi fokus yang pertama keburukan iklan. Isi bagi fokus yang pertama ialah pengguna menjadi boros ketika berbelanja. Okey, ini perenggan yang kedua. Selain itu, iklan turut mempengaruhi pengguna untuk membeli barangan bukan keperluan. Okey, ini juga isi, iaitu iklan mempengaruhi pengguna untuk membeli barangan bukan keperluan. Isi kedua bagi fokus yang pertama. Fokus ya, awak sendiri kena fokus. Sekarang kita sedang mencari fokus pertama, iaitu keburukan iklan. Kita dah jumpa dua isi bagi fokus yang pertama, iaitu tadi menjadi boros. Salin buat catatan ya. Yang pertama pengguna menjadi boros, yang kedua mempengaruhi pengguna untuk membeli barangan bukan keperluan. Okay, bila ada perkataan sebagai contohnya, itu ialah huraian. Jadi kita tak perlu ambil. Jangan ambil huraian kerana nanti akan lebih 120 patah perkataan. Sebagai contohnya, seorang suri rumah akan membeli sesuatu barangan atau peralatan dapur yang canggih kerana terpengaruh oleh iklan walaupun peralatan tersebut sudah ada di rumah. Okey, iklan juga menggalakkan tabiat buruk. Okey, ini ialah isi kita yang ketiga bagi bagi fokus yang pertama, keburukan iklan. Iaitu iklan menggalakkan tabiat yang buruk. Iklan rokok dan makanan segera misalnya dapat mempengaruhi orang untuk menghisap rokok dan memakan makanan segera. Ini adalah huraian. Jadi kita tak perlu ambil. Dalam pada itu terdapat iklan yang memperdaya pengguna dengan maklumat palsu tentang salah satu produk atau perkhidmatan. Okey, iklan juga memperdaya. Iklan juga ambil sini. Memperdaya pengguna dengan maklumat palsu, okay, tentang satu produk atau perkhidmatan. Jadi kita dah dapat 4 isi bagi fokus yang pertama, iaitu fokus kita keburukan iklan. Jadi kita dah dapat 4 isi. Yang pertama tadi, pengguna menjadi boros. Yang kedua, mempengaruhi pengguna untuk membeli barangan bukan keperluan. Yang ketiga, iklan menggalakkan tabiat buruk. Yang keempat, mempengaruhi pengguna dengan maklumat palsu. Okay, jadi kita secara langsung kita dah dapat lihat 4 keburukan iklan. Di samping itu, terdapat syarikat yang mengeksploitasi wanita dalam iklan untuk melariskan produk mereka. Okey, ini pun juga keburukan, iaitu berlakunya eksploitasi terhadap wanita dalam iklan untuk melariskan produk mereka. Mereka menggunakan kecantikan paras dan tubuh wanita untuk menarik perhatian para pengguna supaya membeli atau menggunakan produk mereka. Seterusnya, penggunaan iklan dalam pemasaran akan menyebabkan harga produk meningkat. Hal ini disebabkan oleh kos untuk menghasilkan sesuatu iklan amat tinggi kerana penggunaan modal, teknologi dan kru penerbitan yang berpengalaman. Jadi, dah secara tak langsung 3 perenggan kita baca tadi, kita jumpa satu saja fokus, iaitu keburukan iklan dengan 7 isi. Ya, 7 ke?
Yang pertama tadi boros, yang kedua beli barangan bukan keperluan, tiga tadi menggalakkan tabiat buruk, empat ialah menggalakkan tabiat buruk, empat memperdaya pengguna dengan maklumat yang palsu, lima mengeksploitasi wanita dalam iklan, enam menyebabkan harga produk meningkat. Enam je, bukan tujuh. Jadi ada 6 isi, kita cuma perlu 4. Jadi simpan dulu isi tersebut. Faham tak? Sampai sini boleh faham? Kalau tak faham boleh tanya cikgu, boleh WhatsAppkan cikgu ataupun boleh tanya soalan di bawah. Okey, sekarang kita lihat petikan bahan 2, iaitu juga petikan, tapi dia dah beri dah kebaikan iklan kepada pengguna. Tadi fokus 1 keburukan. Sekarang kita fokus 2, iaitu kebaikan iklan kepada pengguna. Kita dah jumpa fokus kita yang kedua. Okey, tengok fokus yang kedua. Menyampaikan maklumat dan penerangan dengan mudah kepada pengguna. Menyampaikan maklumat dan penerangan dengan mudah kepada pengguna. Okey? 1. Yang kedua tu pengguna memperoleh maklumat berkaitan dengan harga barangan, tak perlu huraikan lah. Kemudian pengguna boleh merancang perbelanjaan, kebaikan iklan. Membolehkan pengguna membuat perbandingan terhadap produk, itu kebaikan iklan. Pengguna akan sentiasa mengetahui peluang yang terbuka setiap masa. Okey, ada 4 juga kebaikan iklan. Okay, jadi kita dah jumpa dalam petikan kali ini, dalam petikan rumusan ini kita ada 2 bahan. Kedua-duanya petikan. Yang pertama tentang keburukan. Fokus yang pertama ialah keburukan iklan. Kita jumpa tadi 6 isi. Kemudian fokus yang kedua kebaikan iklan. Kita jumpa 4 isi. Berarti kita dah ada 10 isi. Sedangkan dalam satu rumusan kita cuma perlu 8 isi sahaja. Okey. Okey, tadi kita dah habis mengkaji macam mana kita nak kenal pasti fokus. Kita dah jumpa 2 fokus. Sekarang kita nak mula tulis rumusan. Okey, ada cara untuk menulis rumusan untuk mendapatkan markah penuh. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu cara menulis pendahuluan. Perenggan pendahuluan. Berapa markah tadi? 2 markah untuk pendahuluan. Jadi, kita cuma perlu tulis 1 ayat sahaja dalam perenggan pendahuluan, iaitu rumusan membincangkan, masukkan fokus 1 campur dengan fokus 2, campur fokus 3 sekiranya ada. Jarang-jarang ada sampai 3 fokus, biasanya 2 sahaja. Dan perkataan yang wajib ada ialah rumusan membincangkan. Jadi awak mula tulis rumusan membincangkan keburukan dan kebaikan iklan. Stop. Ini fokus 1 keburukan, fokus 2 ialah kebaikan. Jadi rumusan membincangkan keburukan dan kebaikan iklan. Berhenti kat situ. Jangan sambung lagi. Kita dah dapat 2 markah. Kalau awak sambung lagi perkataan lain, maka markah akan terus jadi kosong. Dah siap 1 perenggan. Kita masuk pula perenggan yang kedua, iaitu perenggan isi. Perenggan isi iaitu fokus yang pertama. Apa fokus pertama tadi? Fokus pertama tadi ialah keburukan iklan. Jadi kita pun tulis keburukan iklan ialah, masuk isi yang pertama. Keburukan iklan ialah pengguna menjadi boros ketika berbelanja. Noktah. Gunakan penanda wacana. Penanda wacana penting untuk kita mendapatkan markah bahasa. Jadi penanda wacana selain itu, iklan juga, masuk isi yang kedua. Selain itu, iklan juga mempengaruhi pengguna membeli barangan bukan keperluan. Noktah. Guna lagi penanda wacana iaitu seterusnya. Keburukan seterusnya ialah menggalakkan tabiat yang buruk. Isi yang ketiga. Noktah. Di samping itu, iklan juga mampu memperdaya pengguna dengan menggunakan maklumat palsu. Dah pun selesai perenggan kedua, fokus 1 dengan 4 isi. Pastikan setiap kali awak nak sambung isi 1 dengan isi 2, dengan isi 3, dengan isi 4, perlu ada penanda wacana.
Kerana markah 10 yang ekstra tadi adalah markah bahasa akan diambil daripada penanda wacana yang awak gunakan. Kalau tak ada penanda wacana dalam penulisan rumusan, maka markah bahasa akan dapat sangat rendah. Okey, kita bergerak ke perenggan yang seterusnya iaitu perenggan ketiga. Fokus kedua iaitu kebaikan iklan. Jadi kita pun tulis. Okey, namun demikian iklan juga mempunyai kebaikan seperti menyampaikan maklumat dan penerangan. Isi 1. Guna penanda wacana. Selain itu, pengguna boleh merancang perbelanjaan. Nokta. Guna penanda wacana lagi. Selanjutnya, iklan membolehkan pengguna membuat perbandingan produk. Guna penanda wacana lagi. Akhir sekali, pengguna akan sentiasa mengetahui peluang yang terbuka pada setiap masa. Okey, awak hanya perlu tulis isi sahaja yang telah kita cari dalam petikan tadi. Tak perlu tulis huraian. Setiap kali nak sambung isi, wajib guna penanda wacana untuk kita dapatkan markah bahasa. Okey, jadi kita dah siap 3 perenggan pendahuluan. Fokus 1, fokus 2 dan akhir sekali ialah perenggan penutup. 4 perenggan kerana kita ada 2 fokus. Kalau kita ada 3 fokus, maka rumusan kita akan jadi 5 perenggan. Ya, fokus kita ada 2, rumusan jadi 4. Macam mana pula nak tulis penutup? Penutup juga 2 markah, juga perlu 1 ayat sahaja. Jadi mulakan perkataan. Kesimpulannya, dalam penutup untuk dapat 2 markah, kita kena ada cadangan, kita kena ada harapan. Okay, kalau kita tak ada cadangan, kita tak ada harapan, kita tak dapat markah. Jadi, apakah itu cadangan? Cadangan tu kena ada perkataan hendaklah, haruslah, mestilah, wajarlah. Harapan pula agar, supaya, demi. Itu perkataan-perkataan yang boleh kita guna. Jadi, cikgu dah bagi contoh ni. Kesimpulannya, anggota masyarakat hendaklah berhati-hati dengan pengiklanan. Ini cadangan kita. Hati-hati dengan pengiklanan. Kenapa? Apa harapan daripada cadangan kita tadi? Agar tidak berlaku pembaziran. 1 ayat sahaja. Kesimpulannya, anggota masyarakat hendaklah berhati-hati dengan pengiklanan agar tidak berlaku pembaziran. Dah cukup. Stop. Tak payah lagi tulis peribahasa ke, simpulan ke. Tak payah. Sampai sini saja. Kemudian last sekali bila kita dah stop, dah tulis, cek balik, kira. Sambil kita buat semakan, kira berapakah patah perkataan yang kita dah dapat. Dan tulis di bawah ni, patah perkataan 120. Tapi janganlah awak kira tak cukup ataupun lebih, tulisin 120 juga. Kita kira kalau misalnya lebih banyak sangat, sampai lebih 130, baca balik. Potong perkataan yang tidak perlu, yang tidak menjejaskan isi. Tapi kalau setakat awak kira ada 121, 123, so tak apa. Yang itu tidak akan tolak markah. Jangan terlalu banyak lebih. Kalau kurang juga tak boleh. Kalau bawah 100, maksudnya awak cuma ada 90 patah perkataan. Itu menunjukkan awak tak cukup isi dan juga dari segi bahasa tak akan dapat markah yang banyak. Okey, jadi sampai sini sahaja kelas untuk hari ini, iaitu cara menulis rumusan. Ingat, setiap kali baca petikan, kamu kena mencari fokus. Fokus tadi cikgu dah beri apa itu fokus. Kemudian tulislah karangan mengikut cara yang cikgu beri ni. Perenggan pendahuluan, perenggan isi 1, perenggan isi 2 dan perenggan penutup. Okey. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih.